Bagi saya setujulah dengan pandangan-pandangan yang telah dinyatakan bahawa ini merupakan satu big diplomatic blunder. Ya. Huge diplomatic blunder. Macam mana pun alasan nak kata dia minta apa Yang Berhormat Perdana Menteri stay sehari dua lagi, lepas tu boleh jumpa. Perdana Menteri Malaysia tidak akan ataupun tidak patut pergi ke Arab Saudi kalau tidak ada fixed appointment. Ya. Confirm fixed appointment dengan Raja Salman ataupun dengan Putera Mahkota MBS Muhammad bin Salman. That's it. Yeah. That's all there is. Yeah, there's not much more for me to add. Sebab KJ, kalau ni Perdana Menteri, kalau bukan Perdana Menteri pun, kita jadi CEO syarikat ke, kita jadi apa-apa ketua entiti, kita disusun oleh pegawai-pegawai untuk melawat mana-mana lokasi dengan expectation kita akan jumpa dengan counterpart. Yep. Lepas tu kita pergi sana, rupa-rupanya benda tu tak lock lagi. Yeah. Tak payah jadi Perdana Menteri, kita jadi CEO syarikat kecil pun kita akan marah dengan penyusunan tersebut. Jadi saya tak tahu apa yang, kita pun tak tahu apa yang berlaku dalam tu, tapi dari segi outcome je memang bukan hanya blunder, but it is an embarrassment. Yeah. And it's not pasal embarrassment to PM alone, it's embarrassment to Malaysia. Yes. Dan benda ni kalau nak bersilat dan sebagainya pun tak boleh elak daripada perkara tu. Dan kita, saya ingat KJ dengan saya, kita tak ada interest, tak ada minat nak katakan benda ni menunjukkan PM ni bagus ke tak bagus. Nothing to do with No, that. I think we've been fair. Yeah, we've been completely fair throughout our podcast. Yes, dia tak ada kena-mengena dengan ni menunjukkan bahawa ada Perdana Menteri lain lebih dihormati. Kita tak nak masuk spekulasi tu. That's not the point. The point is, siapa pun jadi Perdana Menteri, kalau dah pergi ke dan kemudian ada siaran media oleh Wisma Putra pada hari dia keluar daripada Malaysia bahawasanya akan jumpa. Dia bukan cakap dia pergi dan kita tengok macam mana. Itu pun, kalau macam tu pun tak betul, tapi dalam press release dah jelas mengatakan akan jumpa dengan MBS dan juga jumpa dengan King Salman. Yeah. Dan dua-dua tu tak ada. Yeah. So dalam kenyataan akhbar tersebut disebut, saya baca, YAB Prime Minister is scheduled to have audiences with His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, custodian of the two holy mosques, and His Royal Highness Muhammad bin Salman Al Saud, Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. Is scheduled to have. Yeah. Dijadualkan. Yeah. Ya. Jadi soal tarikh itu diubah dan sebagainya, saya rasa tak timbul. Sebab you go to Saudi Arabia to have an audience with the King and the Crown Prince, especially the Crown Prince. Kita tahu bahawa semenjak beberapa tahun yang lepas, yang sebenarnya menerajui kerajaan Arab Saudi adalah Putera Mahkota Muhammad bin Salman. Yeah. Dan Arab Saudi adalah salah satu daripada hubungan diplomatik yang sangat-sangat penting bagi kita. Ini bukan soal hanya kota haji. Ramai yang kata kita pergi Arab Saudi ni nak settle kota haji dan sebagainya. Yeah. Tetapi kalau kita lihat dari segi geopolitik, peranan yang dimainkan oleh Arab Saudi sekarang sangat-sangat penting. Mungkin lebih penting daripada Turki, iaitu sebuah negara yang memang Yang Berhormat PMX dapat akses kepada Presiden Erdogan, tetapi Arab Saudi tak kurang dia punya peranan di pentas geopolitik, dan juga banyak peluang-peluang penjagaan dan pelaburan, lebih-lebih lagi dengan pembangunan kawasan NEOM, the line dan sebagainya, yang boleh dilibatkan syarikat-syarikat daripada Malaysia. Tapi akhirnya it didn't happen. Dan lainlah kalau ini adalah lawatan peribadi untuk mengerjakan ibadah umrah. Tetapi this was an official visit. Press release official visit. Maksudnya pembayar cukai bayar untuk PMX pergi ke sana. It's not a visit to do your umrah. Ini adalah kunjungan untuk berjumpa dengan Raja ataupun sekurang-kurangnya dengan Putera Mahkota, iaitu Perdana Menteri Arab Saudi. Dan Syarif, saya dah lama terlibat dalam penyusunan program-program keluar negara, termasuklah penyusunan program Perdana Menteri. Dan saya tahu bahawa kita tidak akan pergi sekiranya program itu tak lock. Ya. Lebih-lebih lagi, kalau orang tahu berkenaan dengan budaya di Arab Saudi, dia tak akan pergi minggu pertama Ramadan.
Sebab minggu pertama Ramadan ni memang jadual-jadual haywire. Tak boleh last minute nak letak. Tak boleh satu tak boleh last minute, dan mungkin mereka sendiri telah memberi isyarat, dan saya difahamkan bahawa Arab Saudi sendiri telah memberi isyarat try Come not to later. come later, because the first week of Ramadan memang haywire. Dan akhirnya ini telah jadi. Dan saya tak pasti siapa yang harus bertanggungjawab. Sudah pasti Wisma Putra, dan of course saya dengar pandangan-pandangan daripada politician, daripada PH dan sebagainya, yang mengatakan bahawa ini perkara yang kecil, move on dan sebagainya. No, this is not small. This is a big embarrassment. Yeah, no, I completely agree. Dan but it's okay, I guess mistakes happen. Bila mistakes happen, somebody has to take responsibility dan be transparent about it. Sebab rakyat Malaysia dan kita pun bukannya nak menyerang perkara ni, kita nak perkara ni diperbetulkan. Jadi kalau ada penjelasan dan juga pengambilan tanggungjawab, then we can move on. But if you try and bagi alasan yang susah sikit nak swallow, misalnya mengatakan ni sebab reschedule, kemudian nak jumpa ni tak berapa penting sebab kuota haji lebih penting, ataupun MOU yang then you start making people feel satu lagi, saya baca kenyataan daripada seorang ahli parlimen PH yang menyatakan apa yang rakyat Malaysia dapat sekiranya PM masuk ke dalam Kaabah. That's Itulah not the maksud point. saya. That's not the point. Dia cuba serang balik ya, sebab Jangan agaknya trivialize lah. agaknya rasa malu sebab benda ni telah berlaku, tapi itu bukan poinnya. Kalau dia dapat masuk Kaabah, itu satu pengiktirafan. Maknanya the symbolic. you are the guest of the king. You are the guest of the custodian of the two holy mosques. Maknanya darjat pengunjung ataupun Perdana Menteri yang melawat tu sangat-sangat tinggi. Dan saya nampak perkara ni, walaupun kita punya minat, KJ dengan saya lebih nak tengok perkara ni diperbetulkan dan diperjelaskan, tapi dia akan jadi isu politik kejap lah ni. Sebab Pakatan Harapan akan spin begitu. Kemudian kita tengok JCOM pun dah keluarkan kenyataan. Bagi saya, bila JCOM kena keluarkan kenyataan tu, maknanya kita tahu something has gone wrong. Something's wrong. Pada masa yang sama, Perikatan Nasional dia dah macam naik shift pula. Dia seronok